Sebenarnya amat bergembira bila anak-anak muda, tambah partinya pula nama muda, nak berkecimpung dalam politik ataupun siasat. Sebab sekarang ini timbul satu suasana orang benci kepada orang-orang politik. Orang benci kepada wakil-wakil rakyat. Di antaranya bila berlaku peristiwa lompat-melompat sejak tahun 2020 menyebabkan kerajaan kita tidak stabil, ekonomi tidak stabil, mata wang terus jatuh. Secara umumnya orang benci kepada orang politik. Kita jangan marah kepada orang ramai. Mereka ada hak untuk membenci orang politik, tetapi politik tak dapat dielakkan daripada orang ramai. Setiap masa benci atau suka tetap ada yang memerintah. Sebab itulah di tengah-tengah suasana politik sebegini rupa, muncul anak-anak muda yang tua pada, muncul anak-anak muda menubuhkan parti dan menamakan parti mereka Muda. Ini saya bagi ucapan tahniah kepada mereka. Saya sebut sekali lagi, politik you suka atau tak suka, kita tak boleh give up. Sebab kalaulah rakyat terus give up, tak mau lagi terlibat dalam pilihan raya, tak mau terlibat dalam politik, wabah penyamun dan penyangga akan terus memerintah kita. Ini yang masalah kita hadapi. Kita menyertai pilihan raya, bertanding dalam pilihan raya, menawarkan khidmat kepada rakyat. Ya, bila kita berkhidmat, kita sendiri itu diberi elang, gaji, tapi tidak lebih daripada tujuan kita untuk berkhidmat. Sekarang ini, setelah kita merdeka lebih 60 tahun, menyertai pilihan raya, menyertai politik, lebih bertujuan untuk menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan puak, bukan lagi untuk kepentingan rakyat. Hadirin sekalian, ikut sikit. Anak-anak muda di hadapan saya, tolonglah selamatkan negara kita ini yang sedang menuju kehancuran. Please anak-anak muda, suka atau tak suka, secara umum saya mungkin boleh mati bila-bila masa, anak muda pun boleh mati bila-bila masa, tapi cara umumnya anak muda ada masa untuk hidup lebih lama daripada saya. Saya berkecimpung hampir lebih 40 tahun dalam politik, melihat Malaysia sekarang dalam suasana yang cukup buruk. Oleh itu, adik-adik, anak-anak, kamu kena bangun dan selamatkan Malaysia ini. Tak pernah lagi kita lihat dinubarkan parlimen untuk menyelamatkan penyamun-penyamun. Tak pernah berlaku. Now, ataupun dia kata apa? Apa ayat yang sebut itu? Now or never. Election ini mesti kita menang. Kalau tak menang, kita semua mungkin akan didakwa di mahkamah sosial. Artinya parlimen dibubarkan menyelamatkan seseorang dan menyelamatkan kumpulan. Tak pernah berlaku di Malaysia sebelum ini. Betul. Ini cabaran kepada rakyat Malaysia yang paling dahsyat sekarang ini.
Kalau Bapak Parlimen nak selamatkan kami yang mungkin kami akan dihukuman kerana kami melakukan kesilapan dan kesalahan rasuah dan penyelewengan. Daripada Parlimen kita yang pertama tahun 55, tahun 59, 64, 69 dan seterusnya, tak pernah lagi dibubarkan Parlimen untuk menyelamatkan kedudukan pemimpin-pemimpin rasuah. Sebelum itu dibubarkan Parlimen kerana kami nak meneruskan memberi bantuan kepada rakyat, nak meneruskan pembangunan. Soal mereka buat atau tidak itu soal lain, tapi itu slogannya. Sekarang mesti bubar Parlimen. Bandia kata bandia kah? Yang penting kami perlu diselamatkan terlebih dahulu. Tengok lebih belakang. Ini satu cabaran kepada anak muda saya tadi. Kalau rela bukan berturut hati Malaysia, sangat hampir sudah kita dengan Sri Lanka. Ya, kita dalam pilihan raya kita menawarkan apa yang kita mampu buat. Misalnya membantu orang-orang miskin, terus memberi subsidi kepada para petani, bagaimana penoreh getah di musim hujan bila mereka di kawasan Sek Kedah, di kawasan Bali atau di kawasan pedalaman Johor, penoreh kecil, kebun kecil, mereka perlu dibantu terus. Ini perlu ada kerajaan, perlu ada wang untuk membantu mereka. Ini selalunya orang kempen dengan Melayu. Kali ini tidak. Kalau tak bubar, kami akan hadapi kes mahkamah. Saya tak pernah lalui lah. Saya terlibat dalam pilihan raya pada tahun 78 sampailah tahun ini pilihan raya tahun 2022, tak pernah lagi saya dengar Parlimen dibubarkan untuk menyelamatkan penyangga. Ini satu cabaran lah kepada rakyat Malaysia dan kepada orang Melayu, sebab mereka berslogan selamatkan Melayu Islam, Melayu Lombok, Melayu penyangga, menggunakan Islam untuk menyelamatkan penyangga dan penyangga. Saudara sekalian, ya, kami Pakatan Harapan dulu bukan sempurna. Saya jadi menjadi menteri waktu itu, tapi setiap kali mesyuarat saya sedih beri gambaran bincang macam mana nak menambahkan sumber pendapatan kepada anak muda, termasuk yang memperkenalkan dan lahirnya Grab dan sebagainya. Inilah menteri muda ini dulu, memberi berbagai cadangan dan pandangan. Hanya kita nak beri keselesaan kepada rakyat, bukan kita didakwa dibebaskan kerana duit $600,000 itu tak layak, apa tak ada masuk akal masuk dalam envelope. Buat video, buat je. Saya tak tahu lah pening kot. Sebenarnya $600,000, $600,000. Kalau lah $10,000 non Singapura tu sebelah poket kanan ya, menunggu poket kiri. Ini yang kita lihat. Hak-hak kebajikan rakyat disebut. Parlimen belanjawan dibentang, ini bukan belanjawan, itu sembang kedai kopi. Belanja kawan-kawan. Belanjawan mesti dibahas, mesti dilulus. Ini bentang-bentang bubar. Kalau tak bubar, kemungkinan Perdana Menteri dipecat kepada ahli UMNO. Sebab kena bubar sekarang. Sebab kes kami sedang berjalan, dibimbangi. Kami akan ikut jejak langkah pekan yang berada di dalam. Rakyat dimainkan suka simpati kepada Romeo dan Juliet, di mana suami masuk, isteri akan ikut kemudian. Ini dalam dunia pasangan kekasih, tak ada lah yang paling hebat di Malaysia. Nak masuk dua-dua sekali ke dalam akibat daripada mencuri uang rakyat. Dan rakyat diminta bersimpati, maki-maki menangis. Berapa minit? 5 minit. Lagi 5 minit. Ya. Lagi 5 minit tambah biar. Seperti itu. Yang penting anak muda kena terus minat dalam politik, bersedia untuk memulihkan kedudukan Malaysia. 20 minit. Saya Itu 18 minit. orang yang tak pandai nak cakap ekonomi. Bukan saya dalam bidang itu tak pandai. Salah satu nak menyelamatkan ekonomi Malaysia, tutup
ketirisan, leakage, bocor. Bayangkan 1 tahun kita hilang lebih 60 bilion. 60 bilion. Saya belum jadi menteri, saya ingat ini cerita-cerita sonok lawan politik ataupun accountant ataupun mereka tahu hal ekonomi ini bagi elit-elitnya angka. Tapi bila kita jadi menteri, tiba-tiba kementerian saya, kementerian pertama, jawatan kuasa khas di bawah Perdana Menteri, di bawah kuasa Pertuan Agong, membuat siasatan mengejutkan saya. Misalnya soal kapal tak siap, habis 6 bilion, 1 biji pun tak siap. Bila dibuat forensik audit didapati 400 juta dibayar, tak ada kena mengena dengan buat kapal. Dibayar kepada siapa? Masih lagi nama John saya tahu semua, tapi kita tunggu SPRM nak bertindak atau tidak. 400 million kepada bayaran yang tak ada kena mengena dengan buat kapal. Hadirin sekalian, ini veteran dalam depan saya ni, tentera yang menjaga keselamatan negara. Kita boleh berada selamat di sini, bernafas dengan baik, berniaga dan sebagainya. Kenapa? Negara kita aman. Sedang kita berada di sini, ada tentera laut 3 bulan tak balik berada di perairan, sama di Selat Melaka, di Laut Cina Selatan, Laut Antara, Laut Sulu antara Sabah dan Filipina. Mereka menjaga keselamatan negara. Tiba-tiba kita lihat wang untuk keselamatan negara dicuri oleh pemimpin-pemimpin politik. Kemarin ada lagi rakyat lain nak undi pemimpin-pemimpin macam tu. Mana boleh dah Melayu Islam, ini DAP jahat, Cina komunis. Ada pula dalam Pakatan Harapan sokong LGBT. Buat tuduhan senang-senang kan. Orang tua dulu UMNO KP, saya dididik dalam parti itu. Sampai sekarang kalau saya tahu sembelihan UMNO saya makan masih melugar. Melugar, kata. Kenapa? Nih masuk ke otak ni UMNO KP. Mari pilihan raya Teluk Intan, DAP baik, DAP sahabat kita, DAP menentang darurat di Kelantan, DAP sanyung perlembagaan. Lepas tu dia hantam DAP. Mari Tanjung Priok pula, MCA kawan kita, calon Pakatan Harapan tu imam orang Islam, calon MCA, calon bagi Cina, tak apalah bagi saya bukan itu. Soalnya mereka dulunya UMNO KP, kali ini MCA kawan kita. Ubah dari sini pergi ke Dumai, singgah sebentar di ibu kota, keluar mengundi beramai-ramai, undi MCA kawan kita. Lepas itu pula sekarang ni MCA dia tolak semua tolak, dia mari pula gerakan kawan kita. Tak pelik orang macam ni. Lepas pilihan raya ni, katalah dia nak masuk kerajaan kita Pakatan Harapan, dia akan kata Pakatan Harapan sahabat kita. Dia akan berubah setiap minggu. Ini watak-watak yang memelihara dan menjaga rakyat Malaysia sekarang ini. Wahai anak muda yang cerdik ini, yang pandai-pandai ini, relakah duduk di bawah pemerintah seperti ini. 60 bilion bocor. Kalau tak bocor, Malaysia setara dengan Korea ataupun lebih mengatasi Korea. Ya, kami tak pandai, tak hebat, tapi Pakatan Harapan pemerintah lepas 1 tahun, indeks rasuah persepsi nasional menunjukkan negara kita tempat 61 turun ke nama 51. Satu kejadian besar. Bila PNBN naik balik sekarang, duduk ke tempat 62. Angka tahun sudah. Tahun ini barangkali nama 70 ke atas. Artinya kita setara dengan negara-negara Afrika. Ya, bila belanjawan diumumlah, Makcik Kia dapat 2,500. Pinjaman ni tak perlu bayar, pinjaman ni tak boleh bayar, tak perlu bayar sampai 5,000. Ya, Makcik Kia dapat 5,000. Makcik Rosman dapat 180 juta.
Woi! Kau dengar? 180 million proven di mahkamah. Proyek solar di Sarawak untuk orang kampung, untuk sekolah-sekolah. Dia curi 180 juta. Tiba-tiba pun dia kena denda 950 juta kerana 5 kali suapan yang diterima. Ya, makikah dengan senyum. Yang jual goreng pisang, jual kari pak senyum. Kita akan dapat berbagai bantuan 5,000, 6,000 ringgit. Tapi Makcik Rosma 180 juta. Yang diketahui, yang dibuktikan, yang tak dibuktikan. Sebab itu 350 beg tangan. Saya suruh Zuna buat lukisan. Bagaimana seorang wanita bawa 350 beg tangan. Ini berlalu. Jangan lagi Malaysia jadi begitu maka hadapan. Boleh atau tidak? Boleh. Kita nak orang Batasek Sani ini berada di pusat untuk membuat kuasa dan bertambah dan membina dan membantu rakyat. Boleh? Boleh. Saya tak boleh walaupun saya dah berumur. Bila saya berucap segeram sungguh. Sebab saya membesar dalam suasana zaman Malaysia berada dalam dipanggil the Tiger of Asia dan sekarang berada dalam keadaan the Tikus of Asia. Hadirin sekalian, orang kampung, orang veteran yang menikah ni tahu tambang haji sampai 25,000, 30,000. Sebenarnya tambang bukan naik sana. Yang jadi mahal karena duit kita jatuh. Saya pergi Mekah mula-mula, duit kita $1 sebagai setengah. Jadi $1 kita kena tambang baru 2,500. Sekarang $1,000 kita tambang di Mekah sudah jadi 4,600. Boleh faham ni? Veteran, tu kawan kamu banyak lagi ni nak sokong saya pilih. Masa saya pergi Mekah dulu RM100, RM145. Jadi kalau muasasah charge $1,000 baru RM2,500. Sekarang kalau dia charge RM1,000, dulu kita kena bayar dalam 700, 600, 700 saja ringgit. Sekarang 100 dulu dapat 45, sekarang RM100 dapat RM90. 80. Ni turun lagi. RM80. Berarti turun dekat 50%. Itu yang pergi Mekah jadi mahal. Bukan kerana mahal, duit kita jatuh. Di Singapura, saya belum 2 hari sana bulan lepas. Saya naik taksi itu, dah lah jantung kita tak apa kuat. Tengok meter, $15. Kita perkali, dah 46 ringgit. Sekali sampai $20, kita nak pergi 1 meter lagi. Saya berhenti sini. Sebab sampai sana lagi dia naik $23. $20 kita kali sudah $66. 2 hari saya duduk di sana, jumpa kawan ni berjalan sini, pergi sini, tambang ke sini saja lebih dekat RM600. Kenapa? Duit kita jatuh. Kenapa jatuh? Reserve makin kurang. Kenapa kurang? Hutang negara makin tinggi. Kenapa hutang negara tinggi? Khazanah negara sedang semakin dicuri. Faham tak ni? Sebab itulah kita sayang pada orang Melayu. Kita sebagai orang Islam tentulah kita beriman sepenuhnya ikut apa yang arahan agama kita. Tapi jangan sampai di atas nama Melayu Islam, orang Melayu buat apa kita sokong, orang Islam buat apa kita sokong, walaupun mereka menyeleweng, walaupun mereka rasuah. Sekarang kuliah di Pulau Pinang yang dikuasai oleh parti Dasana tu, tiap malam, tiap minggu sebut kita kena undi mereka yang beragama orang Melayu, beragama Islam. Dia buat dosa ke, dia salah ke, dia ada pintu taubat. Orang bukan Islam tak ada pintu taubat. Baik macam mana pun kita tak boleh undi mereka. Ini racun resis dan agama yang disalahguna sedang berjalan sekarang ini di masjid-masjid yang mereka kuasai. Sebab itu kita hadirin sekalian harap betul-betullah
bekerja kuat. Saya tahu orang muda ni semua, dan dalam perkataan kita sama-sama bekerja. Yang penting kita selamatkan Malaysia. Mulai pilihan raya akan datang, insyaAllah Malaysia akan kembali hebat di tangan saudara-saudara di hadapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.